masyhur di Malaysia, ada lagi di Perak ni. Kalau orang Perak ni tak kenal dia makan tu lah. Nampak no ni pun kata musuh Ica ya. Jadi tanpa membuang masa, saya meneruskan kuliah kita pada malam ini. Saya menyebut Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk meneruskan perkongsian ilmu pada malam ini dengan segala hormat dan tijil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz pengacara majlis yang berbahagia, Datuk. Lama tak jumpa dengan Datuk kita ni, wabi kita dulu ni. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat bertemu lagi kita di masjid ini, jumpa balik sahabat-sahabat lama kita. Ada yang dah tak ada yang masih ada. Okey, saya tengok cikgu kita punya apa nama ya, Cikgu Azmi ya, masya-Allah. Masya-Allah. Dia duk still handsome macam tu lah. Tuan-tuan yang saya hormati, tinggal sebulan lebih kurang, tak sampai lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan bermula pada bulan lepas, bulan Rajab, dan sekarang bulan Syaban, kita masih lagi menguatkan pelbagai acara, pelbagai sambutan untuk menyemarakkan semangat kita supaya nanti bila berada di dalam bulan Ramadan kita pada kali ini adalah yang terbaik. Pada bulan lepas kita buat Isra' dan Mi'raj sambutan, pelbagai program ceramah, dan ada yang buat kempen semayang subuh seperti semayang Jumaat. Dah jalan lah. Kemudian diadakan pelbagai lagi program. Ada yang buat sambutan Isra' dan Mi'raj. Bukan setakat buat ceramah, menghidupkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dicintai, digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita berada pada bulan Syaban. Kita semarakkan lagi. Dan sempena dengan bulan Syaban ni pula tuan-tuan, kita buat program Cinta Masjid. Bukan di masjid tuan-tuan saja program Cinta Masjid ni. 2-3 hari lepas saya di Pahang, mereka juga buat program yang hampir dengan kita. Program Cinta Masjid menghidupkan zakat, menyemarakkan wakaf. Malam semalam saya di Gurun, Kedah, macam tu juga. Pagi tadi saya di Ijuk, di Lama, Pantai Besar, di Batu Kurau, pun program ni juga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, untuk apa? Supaya kita kenang balik peristiwa Isra' wal Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut Lailam, perjalanan malam. Ulama-ulama membincangkan tentang Isra' dan Mi'raj ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa allazi barakna haulahu, yang mana diberkati di sekelilingnya. Tuan-tuan yang saya muliakan, ulama-ulama kita membincangkan tentang kelebihan malam. Kenapa Nabi dibawa pada waktu malam? Siang kan cerah, siang kan nampak, tapi kenapa malam? Kenapa pergerakan itu daripada masjid ke masjid? Dan yang paling istimewa tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Perkataan hamba ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merujuk kepada orang-orang yang Allah iktiraf
sebagai kekasihnya, sebagai hambanya. Kalau kita lihat di dalam surah Maryam, Allah juga memanggil Nabi Zakaria dengan panggilan hambanya. Dipanggilnya, tuan-tuan. Dan apa keistimewaan hamba? Bila sebut hamba, bukan macam hamba yang kita faham. Hamba bagi bangsa kita ni meletihkan. Hamba bagi kita ni melecehkan. Apa kau ingat aku hamba engkau? Apa kau ingat aku ni hamba engkau? Oh, hamba ni bagi kita ni kira teruk. Tapi hamba, kalau Allah panggil dia hamba, maknanya orang tu dekat dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan, dicintai, dijadikan kekasih di sisi Tuhan. Maka bila Allah panggil Nabi Muhammad hamba, maka tuan-tuan, itulah pengiktirafan yang maha hebat terhadap seorang manusia. Jadi ustaz, boleh tak ustaz kita ni Allah Ta'ala panggil hamba? Sekarang pun dah mengaku hamba Allah. Tak percaya, cuba sedekah kapet, sedekah sejadah kat masjid. Ikhlas hamba Allah. Kita yang mengakunya, Allah belum tentu panggil. Tak percaya, cuba tengok kalau anak minta derma. Pak, abah, cikgu minta derma untuk program maraton. Bagi RM1. Tulis nama bapa ke? Hamba Allah. Nampak tak? Ayah, cikgu minta derma membaca Yasin, SPM, bubur RM10. Ayah bagi RM10. Hamba Allah ke ayah? Nama ayah lah Bidin. Nampak tak? RM1 hamba Allah, RM10 nama betul. Nampak, dia bukan orang sini, dia di Afrika. Mana-mana pula mengaku hamba Allah. Mana-mana tuan-tuan, kalau kita dia mengaku hamba Allah, siapa boleh mengaku? Tapi kalau Allah iktiraf, yang ni yang kita nak. Allah mengiktiraf kita sebagai hambanya. Maka bagaimana nak mendapat pengiktirafan sebagai hamba Allah? Ada banyak cara, banyak jalan, banyak syarat dia. Maka kalau kita melihat daripada perspektif Rasulullah Isra dan Mi'raj, tempatnya di masjid. Masjid malam, malam masjid. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Malam dulu. Minal masjid, daripada Masjid Al-Haram, daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan, malam ni kita fokus dua benda ni ya. Pertama, malam. Kedua, masjid. Untuk mencapai taraf, mencapai tahap bagaimana nak menjadi hamba Allah. Jadi ustaz, apa istimewanya hamba Allah ustaz? Allah. Cuba tengok hamba Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nampak tak? Allah kata, masuklah wahai hamba-hambaku, masuk syurga, masuklah dalam syurgaku. Allah panggil wahai hamba-hambaku, masuk syurga. Masuk syurga baru. Kalau setakat masuk kedai ekor, buat apa? Ngambil duit je tak. Ini masuk syurga. Ini cita-cita kita ni. Ustaz, bagaimana kalau apa kelebihan nak jadi hamba Allah ni? Mustajab berdoa. Cuba tengok Nabi Zakaria. Mustajabnya berdoa. Dia dah tua, isteri tua, isteri mandul. Nabi Zakaria kata, ya Allah, kepala aku dah putih melepak dengan uban. Badan aku dah tua dah, umur aku dah lanjut sangat dah ni. Isteri aku pula pun tua, mandul pula. Macam mana lah ya Allah, nak dapat anak ni. Tapi aku tetap minta anak ya Allah. Masya Allah. Datang malaikat beritahu Nabi Zakaria, oi, isteri kau mengandung. Mengandung? Macam mana mengandung ni? Nak mengandung macam mana ni? Nak jadi macam Nabi Isa kah?
Nak jadi Nabi apa? Kan aku tak larat dah. Dia pula mengandung, macam mana boleh mengandung ni? Dia tanya malaikat. Bukan dia tak percaya isteri dia mengandung. Dia kata macam mana nak boleh mengandung ni? Adakah mengandung macam Nabi Isa? Adakah Nabi Isa tu dilahirkan macam tu? Macam tu kah? Macam mana nak tanya? Dia kata Allah nak buat apa pun mudah pada Allah. Daripada tak ada pun boleh jadi ada. Tambah benda dah ada. Maka kau dia tak boleh bercakap dengan orang 3 malam. 3 malam tak bercakap dengan orang tu tanda kau isteri kau mengandung. 3 hari tak bercakap, 3 malam tak cakap, pompok. Jadi abang-abang yang mana dah ada ubat, isteri pun tua, abang-abang pun tua, 3 hari tak cakap, cuba tanya orang rumah, kamu mengandung ke? So nanti dia, abang ni apa? Dah 90 apa mengandung je? Oi, jangan. Nabi Zakaria, Allah panggil dia kekasih Allah, mengandung dia. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tu panggil dia kekasih Allah. Daripada 50 waktu tinggal 5 sembahyang. Minta Allah lagi. Nampak tak? Itulah Ustaz. Yalah kan, kalau Nabi naik lagi sekali minta, korang tak ada kita sembahyang Ustaz. Eloklah abang fikir macam tu. Nabi Muhammad ni Allah kata hamba dekat dia, orang masuk dalam neraka, ya Allah keluarkanlah daripada neraka, ya Allah dengan rahmat, dengan izin-Mu, ya Allah masukkanlah dia dalam syurga, ya Allah. Allah makbulkan. Ni keistimewaan nak jadi hamba Allah. Allah iktiraf, tuan-tuan. Baik, yang pertama tuan-tuan yang saya hormati, malam. Dalam 2 peristiwa, dalam kejadian Isra' dan Mi'raj ini, 2 kejadian ini, kita ambil yang pertamanya ialah pergerakan malam. Pergerakan malam. Kenapa malam? Nabi Musa dapat wahyu malam di Bukit Trusina. Daripada jauh nampak atas gunung tu api. Api apa? Malam, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan akan datang, ada satu malam nama dia Lailatul Qadar. Ni sekali lagi ni bulan Syaban ni, hujung sekali lagi ni tuan-tuan, tengah-tengah dia sekali lagi ada nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Adanya istimewa, dipanggil apa? Menghidupkan malam. Qiyamul Lail. Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah, hei orang yang berselimut, hei orang yang muddathir, muzammil, qumil lail, bangun, hidupkan malam. Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah kita, bangun, hidupkan malam. Dia tak sebut, bangun, hidupkan siang, malam, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah banyak peristiwa berlakunya pada waktu malam. Nabi Muhammad hijrah pada waktu malam, tuan-tuan. Peristiwa yang besar-besar dalam kehidupan sejarah kita ialah berlaku pada waktu malam. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, menghampirkan diri pada Allah, beribadat kepada Allah, beruzlah kepada Allah. Waktu yang paling dekat, paling rapat ialah pada waktu malam. Tengok-tengok masjid-masjid waktu malam kunci. Sekejap, mangga pula besar numbuk depan tu. Sekejap, kelak malam hidup. Pukul 12 cerah lagi. Sambung permit pula pukul 2 pagi. Pompang karaoke, pompang. Masjid pukul 9.30. Balik. Bukan masjid sini lah, di Afrika. Saya singgah semayang Isyak, nak pergi ceramah dia mau buat di Padang. Singgah semayang di masjid Isyak, sampai lambat, dia mau dah habis semayang. Bila habis semayang, saya semayang tepi switch tu. Tengah duk semayang tu, datang Tok Siok ke siapa tak tahu, dia tutup lampu sambil bercakap. Sembahyang cepat sikit, nak tutup dah. Saya pun hangguk, bye. Bayangkan tuan-tuan, tengah sembahyang boleh warning, balik sembahyang cepat sikit tu dia. Atau macam mana nak jadikan masjid itu minal masjidil haram
Macam mana malam tu nak jadi hebat? Sebab tu tuan-tuan, macam mana kita nak ubah masjid kita ni? Bukan macam itu. Kanak-kanak dilarang masuk. Dilarang tidur dalam masjid. Lebur. Pintu kunci nak sembahyang. Pintu kunci, lalas sembahyang di luar. Kapet apa yang tak ada, sembahyang atas tai. Bos sejadah pula dah 6 tahun tak basuh. 6 tahun tak basuh sejadah. Kita pun sujud tak bernafas. Lalah bila sujud kali kedua, melangkau kepala tu lepas pada sejadah. Begini ibadahnya. Datang pula orang baru datang. Ini mazhab apa ini tadi? Ini ahli sufi ni tadi. Orang belakang pula niru begini tuan. Padahal yang dia nengok tu pasal sejadah tu busuk tuan-tuan oi. Dia nak tahan apa? Akhirnya apa akan jadi pada masyarakat? Tuan-tuan yang saya hormati, cuba tuan-tuan tengok apa yang ada pada waktu malam. Jelas nampak benda-benda yang hebat. Di waktu malam, malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Sebab itu tuan-tuan, orang melihat kebesaran Allah dengan bintang, langit. Allah sebut dalam Isra tadi, linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan tanda-tanda kebesaran kami pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila datangnya malam tuan-tuan, masya-Allah, nampak apa dia? Langit yang sangat hebat, bintang yang sangat cantik, masya-Allah. Tapi sayang tuan-tuan, orang kita belajar Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad naik ke langit Mi'raj, tangga demi tangga, tingkat demi tingkat, turun tepat pula tu. Naik ke langit, turun tepat ke Mekah. Tapi kita belajar di sekolah, bumi berputar 1670 km sejam. Macam mana cerita? Tuan-tuan faham tak? Nabi Muhammad naik ke langit, kemudian turun tepat. Tapi kata bumi berpusing 1600 km sejam. Pusing, jenuh ngejur Nabi Muhammad. Otak tuan-tuan letak di mana? Bumi ni berjalan ke tidak? Nabi Muhammad kata Baitullahil Haram sama dengan Baitul Ma'mur di langit. Kalau jatuh Baitul Ma'mur tu tepat kena pada Kaabah. Kalau bumi berpusing, nak tepat macam mana bang? Sekarang selesaikan dulu masalah bumi berpusing ke tidak? Bumi tetap ke tidak? Yang pusing siapa? Pelajaran Isra Mi'raj daripada kita belum beranak dah dengar ceramah dah sampai sekarang. Sampai berhenti beranak dah kat Zoom. Duduk belajar lagi, bumi berputar, bumi berputar. Wal jibala autada. Dan gunung ganang itu menjadi pasak bumi supaya bumi tidak bergerak, tetap di situ. Mai kita belajar geografi, bumi berpusing 1600 km duduk pusing. Seorang pun tak pening. Cuba belajarlah hadis Nabi, baca ayat Quran. Nabi kata kalau Baitul Ma'mur setentang dengan Baitullah, jatuh Baitul Ma'mur tu tepat ke Kaabah. Kalau Kaabah berpusing macam mana? Cepikir tuan-tuan. Berapa banyak pahaman-pahaman dulu, pahaman-pahaman orang mengubah apa yang Quran bawa. Kita belajar Nabi Adam makhluk manusia yang pertama. Mereka belajar pula manusia pada buruk. Macam
Tuan-tuan percaya Quran ke percaya apa? Manusia dari beruk. Macam mana bang? Beruk ke Adam? Itu dia. Menuk jawab. Jawablah bang. SPM dah habis. Kalaulah abang-abang mengaku daripada beruk, tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, menung tuan, menung kita. Telefon ni 1984 ni, yang mula-mula buat telefon bimbit ni, nama dia apa? Motorola, syarikat Motorola. Bila Ustaz? 1984. 84 dia produce. Berat handphone pada masa itu 2 kilo. Dia boh dalam poket tu, kita ingat bata apa handphone tu dia berapa kan. Orang yang mula-mula buat handphone tu kita ingat ingat. Orang yang mula buat kereta kita ingat. Orang yang mula buat kereta api kita ingat. Orang yang mula buat kereta terbang kita ingat. Orang yang mula buat telefon rumah kita ingat Pak Brahim, Alexander Graham Bell. Semua benda hak nombor 1 kita ingat. Cuba ingat balik. Beruk yang nombor 1 nama apa? Kalau manusia ni asal pada beruk yang nombor 1 nama apa? Takkan tak ingat? Tak tahu, kena ambil, lupa saya. Tapi manusia yang pertama kalau tanya pada orang Islam dia dapat jawab Adam. Tadi kamu ingat yang mula-mula buat kapal terbang. Kamu ingat yang mula-mula buat kereta. Atau tak kata ingat mula-mula beruk siapa nama? Tuan-tuan, jom keluar daripada kepompong. Kita ambil ajaran Islam solid, lebih benar dan benar, bukan lebih benar, benar. Apa-apa yang datang daripada Allah, apa-apa yang datang daripada Quran, daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah benar. Sebab tu kita sebut sadaqallahul azim. Baik, balik tentang malam tadi tuan. Kenapa dengan malam? Yang pertama, malam ini ialah terbentangnya pelbagai peristiwa yang halus-halus untuk manusia mengkaji, melihat, memerhati kebesaran Allah. Sayang, orang putih dia beli teropong, malam-malam dia teropong. Dia tengok bintang, dia tengok yang berkelip, yang tak berkelip, berkelip, tak berkelip. Yang herannya bila dia teropong bintang tu, ada ya bintang kat situ. Kalaulah bumi ni berpusing, oh mana dia bintang tadi? Oh dah pindah sana pula. Oh sana pula. Oh yalah kita dah pusing. Tak pula. Kalau dah kata bumi ni berpusing, bila tengok anak bulan, oh laju pula bumi ni. Sudah. Dah duk tengok tang situ je. Maknanya bumi duk situ. Tuan-tuan duk tengok anak bulan puasa nanti, cuba tengok begini duk teropong. Tak bergerak pun Pak Long tu duk situ. Pak siapa Pak Long bergerak? Nak hambat bumi ni, bumi tu tak tahu mana pergi bulan. Tak tuan-tuan, bila bulan terbit tang situlah dia kira darjah dia berapa, ketinggian berapa, pukul berapa, jangkaan anak bulan akan berada berapa kaki tinggi daripada dia susun. Kalaulah bumi berputar, habislah, dah pusing dah, laju betul bumi ni pun laju dah. Jadi janganlah kita duk ikut pahaman-pahaman yang macam itu. Orang putih dia beli teropong, dia tengok kebesaran Allah. Orang kita beli teropong pi lumut pangkal. Dia tengok kat pangkal laut tengok. Mat, Rusia ke apa tu Mat? Pasal tu bukan tu Afrika belah otak Afrika, Rusia tu. Duk ngintai orang entah weh. Dia kata tu pun kebesaran Allah tak Ustaz? Bila masa kau nak mendekatkan diri kepada Allah kalau kau tak mengkaji langit? Tuan-tuan ingat saja-saja ke Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad tu ke langit tak? Ada pula ustaz cakap sebab dia nak jumpa Allah. Allah. Kenapa nak jumpa Allah di langit? Sebab Allah duduk di langit. Astaghfirullahalazim. Nabi Muhammad
dia mengadap untuk terima perintah sembahyang bukan sebab Allah duduk di langit kat semua. Allah bukan bertempat. Tuan tengok Allah duduk cokong baru sampai mat. Tuan tengok Allah macam tu kan? Macam mana naik buruk, naik tangga semua okey ke? Macam tu kan? Kalau Allah duduk cokong di langit, dia macam saya, macam tuan-tuan. Tuan-tuan ni sekarang duduk bersila. Saya ni atas kerusi ni duduk cokong. Duduk atas kerusi tapi kaki saya bersila. Tu nama dia cokong. Pasal apa saya cokong? Pasal apa tuan-tuan duduk? Pasal tuan-tuan ada tulang, ada daging, ada darah, ada kulit, ada isi. Sebab tu boleh duduk. Kalau Allah duduk di atas sana, maknanya Allah ada darah, ada daging semua. Mana boleh Allah ada tulang? Mana boleh Allah ada daging? Jadi jangan cakap Allah ada di langit. Tapi ayat Quran sebut Ustaz, Allah di langit. Banyak lagi ayat Quran sebut Allah Ta'ala tu ada dekat dengan kamu. Maknanya Allah mana? Allah Ta'ala hampir lebih dekat dengan urat leher kamu ni. Mana Allah ada sini ke? Jangan cakap macam tu. Jangan nampak satu ayat je. Sebab tu kita ni ada ulama tafsir membicarakan je. Allah Ta'ala sebut dialah yang di langit, dia di bumi. Maknanya Allah ada di bumi juga. Jangan faham macam itu. Kita ni ahli sunnah wal jamaah, laisa kamislihi syai'. Allah tak sama macam kita. Allah tak duduk di sana, tak duduk di sini. Sebab ada orang datang cabar saya, dia kata, Ustaz, setiap benda yang ada mesti nampak. Setiap benda yang nampak mesti ada. Setiap benda yang ada mesti ada. Sekarang Allah ada tak? Ada. Mana? Mana? Mana dekat An-Nasr. Dulu Liverpool. Sekarang mana? Tak mana faham? Faham tak? Faham dah tak? Sekarang An-Nasr, orang Saudi. Dulu Liverpool. Stadium mana nama dia tak? Mana tak? Mana? Mana dekat Arab Saudi. Mana lagi? Kamu tanya saya, Allah mana? Sudah. Kamu ingat Allah tu di situ? Tu. Mak. Tu Allah mak tu. Mak, lekas tu mak. Bye-bye. Itu helikopter tu. Kita kecil-kecil dulu kalau helikopter lalu atas kepala, helikopter. Macam dia mau dengar. Tak? Allah bukan macam tu Kak Som. Aduh. Tetapi kalau kau nak mencari Allah, saya tak suka menggunakan perkataan mencari Allah. Saya gunakan perkataan mendekatkan diri pada Allah. Nak cari ni benda tak ada. Benda tak pasti. Nak mana Din? Aku nak mencari hati musang berjanggut. Berat tu. Aku nak cari musang berjanggut punya hati. Arahan. Raja cerita apa ke musang berjanggut tu? Rupa-rupanya musang berjanggutnya main rumah isteri dia malam-malam. Kakanda, bolehkah seorang laki-laki datang rumah isteri orang tanpa keadaan suaminya, tiada suaminya? Itu undang-undang kada yang tulis. Kita kasih padam, kata dia tuan. Itu cerita musang berjanggut tu tuan. Benar faham tak faham sudah tuan. Engkau nak cari hati musang berjanggut memang tak jumpa lah. Kita bukan mencari Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Bila malam yang paling mendekatkan diri pada Allah. Sebab itulah Allah nampakkan kepada kita walaupun malam, tetapi cahayanya hebat. Walaupun malam, tetapi sinaran cahayanya hebat. Sinaran nur dia hebat. Pada waktu malamlah dibukakan pintu-pintu hati manusia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itulah bila kita sebut tentang malam, dia nampak tanda-tanda halusnya. Orang yang halus pemikiran dia, maka dia nampak malam adalah satu benda yang sangat istimewa. Tapi ada orang yang bila masuk malam dia tak rasa istimewa. Nabi kata bila datang malam, bila datang senja, tutup pintu, tutup tingkap, masukkan anak-anak kamu. Hari ini datang malam, datang maghrib, anak-anak dibawanya ke kedai tom yam. Pukul 7.30, 7.40,
Anak-anak berlari di kedai Tom Yang. Mai 12 malam menangis. Pukul 1 menangis. Bapak pun tepuk pintu. Kok senyap. Amat albak. Akhirnya tak senyap-senyap. Pukul 2 pagi pergi panggil tu imam, tolong jampi Ustaz. Anak saya ni apa hal menangis ni. Kan Nabi dah kata malam-malam maghrib tutup pintu, tutup tingkap. Kunci rumah anak ni jangan bagi keluar. Engkau pula dengan waktu maghrib lah kau bawa pergi ke padang permainan. Berlari main buayan. Jalan kedai sana, jalan shopping mall. Seolah-olah malam ni tak ada apa-apa pada dia. Awal-awal malam ada solat maghrib. Tak ada apa-apa dia dengan maghrib. Lepak lagi, makan lagi, enjoy lagi. Seolah-olah tak ada apa. Tak ada beza dengan orang yang tidak beragama. Datang sembahyang isyak. Tak ada apa-apa, tuan-tuan. Seolah-olah malam ni tak ada apa-apa. Sehinggalah habis malam. Nama dia subuh pun tak ada apa-apa pada dia. Akhirnya 3 waktu solat yang dilakukan pada waktu gelap, tak ada apa-apa pada dia. Maghrib, isyak, subuh, gelap. Zuhur, asar saja yang terang menerang doa. Maka 3 pada dia tak ada apa istimewa langsung, tuan-tuan. Yang kedua, kenapa pada waktu malam? Saya dah sebut pada tuan-tuan tadi keistimewaan malam. Sampailah Allah Ta'ala sebut orang yang hebat ni, waktu malam ni, lambung dia, ni lambung dia. Ni lambung dia, lambung kanan dia. Jauh daripada tempat tidur dia. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia tidur sekejap saja, lepas tu dia bangun. Yad'una rabbahum, maka dia pun berdoa kepada Tuhannya. Mereka pun berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufa wa tama'a, dengan penuh ketakutan, dengan penuh pengharapan, doa kepada Allah. Ni dia, tuan-tuan. Dalam surah As-Sajdah, surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32. Ulang balik. Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 susunan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut masjid, Allah Ta'ala sebut sujud, Allah Ta'ala sebut orang yang sujud, sajid, fasjud, masajid, masjid. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut sebanyak 32 kali. Surah As-Sajdah susunan dia surah yang ke-32. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 32. As-Sajdah, perkataan sajadah, masjid, sajid dalam Quran Allah Ta'ala sebut 32 kali. Sama surah dengan sama jumlah sebutan. Masya Allah. Di dalam surah As-Sajdah tu ada perkataan sujud, wahum la yastakbirun. Okey, ada perkataan sujud, suruh sujud, nama dia surah Sajadah, ayat Sajadah. Ayat Sajadah di dalam surah As-Sajdah nombornya ialah ayat yang ke-15. Daripada perkataan innama yu'minu bi ayatina allazi tu, daripada innama tu sampai ayat yang terakhir tu, ayat dia ada 15 ayat. Ayat yang ke-15 perkataan dia pun 15. Perkataan masjid 32, surah As-Sajdah 32. Macam mana Al-Quran disusun begitu hebat, tuan-tuan. Kalau Nabi Muhammad buat susunan macam tu, dia tak pergi sekolah. Dia bukan ada doktor, dia bukan ada dekan duk mengajar dia. Mustahil Nabi yang buat. Yang menurunkan ialah Allah yang maha bijaksana. Sampai susunan dalam Quran, ayat ini jumlahnya sama, tuan-tuan, daripada awal sampai surah dalam Al-Quran. Sebab itu, tuan-tuan yang saya muliakan, jom pada bulan Ramadan akan datang. Saya tengok tuan-tuan ni, tu imam tuan-tuan ni hebat-hebat ni, alhamdulillah. Nah, baca lagu Bayati, lagu Nahwan. Kita baca Fatihah ni, tuan, lagu apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tu kita baca.
Alhamdulillah, itu kita. Qori kalau dia baca lagi dia lagu bayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ada lagu dia. Oh, kita duduk belakang ni siap pejam mata. Orang rukuk kita pejam ni. Rupa tu tidur. Astagfirullahalazim. Dahsyat tuan-tuan. Jom tuan-tuan, minta tu imam kita selepas sembahyang subuh Ramadan akan datang, kita buat program mentadabbur Al-Quran. Satu hari satu ayat, satu hari satu kisah, satu hari mentadabbur. Okey, hari ini kita nak mentadabburkan Al-Quran, perkataan air di dalam Al-Quran. Perkataan air di dalam Al-Quran. Berapa kali Allah sebut air, berapa kali Allah Ta'ala sebut udara, berapa kali Allah Ta'ala sebut air dan udara. Buat perbandingan. Di dalam Al-Quran hari ini kita belajar tentang kehidupan. Surah Al-A'raf. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, dan dijadikan kepada kamu semua di bumi ini ada kehidupan kepada kamu. Qalilam ma tashkurun, sedikit sangat kamu yang bersyukur. Surah Al-A'raf, muka surat yang pertama, ayat bawah sekali. Balik rumah buka surah Al-A'raf juzuk 8, muka surat pertama surah Al-A'raf ayat yang nombor 2 daripada bawah. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya tempat tinggal kamu di bumi. Simple. Ustaz, kemar orang kemar gajah kata ada ronsen kemar gajah Ustaz, tak ada apa pun. Nama gajah haram ada kata. Ada? Atau ada nama kampung Ustaz, bila nak majunya kampung tu dia. Tukarlah nama lain barulah maju. Atau Kuala Lumpur tak ada tukar pun maju je. Lama-lama lumpur lagi. Jangan letak pada nama, apa salah nama je. Kita ni salahkan nama pula. Kampung gajah tak maju sebab kampung. La ilaha illallah tuan-tuan. Ni parah ni tuan-tuan, ni parah. Jangan faham je itu. Maju tak maju tak ada kita nama apa ada. Apa ada pada nama tuan-tuan? Baik. Jadi tuan-tuan, dia kata awak jemung duduk ke rumah gajah Ustaz, kata pindah ke bulan Ustaz. Awak ada beli tanah lot di sana kata dia. Ada geran ke? Ada. Kata bila pindah? Tak tahu, tak ada kilang kayu pula sana, mana rumah macam mana kata dia. Tahu tak apa tuan? Sebab hari ni ada orang mendakwa kejayaan kita ialah mendaratkan bulan. Mendaratkan kaki ke bulan. Eleng kau. Gunung Everest kau tak sampai. Janganlah terpedaya. Allah Ta'ala kata kehidupan kamu hanya di bumi. Simple. Mereka membuat macam-macam pemahaman supaya menafikan Al-Quran. Cuba tengok, Quran Qamar kata manusia hanya duduk di bumi. Qamar dah pindah planet Marikh. Pergi lah. Bawa bekal air. Bawa bekal air mineral. Kenapa tak bawa air? Sebab tak ada air sana. Kata Allah dah bagi jawapan. Kehidupan kamu di sini. Allah tuan-tuan. Dan hanya di bumi ada kehidupan. Waja'alna fiha ma'aish, dan dijadikan di bumi ni ada kehidupan. Yang ni yang disebut ma'aish. Yang ni yang kena tadabbur ni, kehidupan. Apa makna kehidupan? Selagi mana ada bumi, selagi mana ada kita, adalah kehidupan dan sesuatu yang nak menyokong kehidupan. Tapi kita belajar pula apa? Bumi dijangka kehabisan petroleum dalam tempoh 50 tahun akan datang.
Macam tuan-tuan tak dengar cerita tu? Minyak petrol dah nak habis, udah tak ada dah petroleum. Tak tahu lah kita besok kereta isi minyak macam mana, tak tahu lah. Itu dia. Allah Ta'ala kata di bumi ni ada kehidupan. Masa bila pula petroleum tu habis? Kita bila dengar orang putih cakap, percaya semua. Yang Quran cakap tak percaya. Orang putih kata petroleum tu datang daripada bangkai-bangkai dinosaur yang telah pupus. Maka bangkai-bangkai dinosaur tu jadi minyak. Kita pun banyak benar dinosaur ya, boleh jadi minyak ni. Apa nyebut? Nak sebutkan BOD kan kena ban pula TikTok dia mana entah. Sekarang tak boleh sebut benda-benda tu. Tak boleh sebut. Saya baru ni sebut main bola tu. Shoo, yang tu pun kena ban 7 hari. Mampu entah dah. Tak tahu apa benda boleh sebut sekarang ni. Tuan-tuan faham dah Allah Ta'ala sebut adanya kehidupan untuk minyak awak, untuk kehidupan awak. Awak usahalah. Bumi ni tak akan habis. Kita pula belajar minyak petroleum nak habis. Tanya pula, minyak petroleum tu dari apa? Daripada bangkai-bangkai dinosaur, fosil-fosil dinosaur yang mati jutaan tahun yang lepas. Dia ni membeku, mereput, akhirnya jadi minyak. Habis tu minyak tu kalau kena kat badan kita bawa sembahyang, tak sah lah ustaz, bangkai. Ni parah ni tuan-tuan. Kita benar-benar ni merdeka ke belum tuan? Merdeka ke belum? Kita belum merdeka daripada penjajahan minda. Minda kita sekarang dibawa jauh daripada Quran, jauh daripada Islam. Sampailah kita dibagi tahu bahawa bumi ni, satu bumi ni diameter dia hanya ada 12,000 kilometer. Daripada hujung sana sampai hujung sini 12,000 kilometer je bumi. Sedangkan Allah Ta'ala sebut syurga ini seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Kalaulah bumi itu kecil, takkan Allah buat perbandingan dengan langit. Tapi sayang, orang putih kata diameter bumi 12,000 kilometer. Allah, kecilnya bumi ya, kata dia. Padahal dalam Quran kata bumi ni luas. Jom tuan-tuan kita tadabbur Al-Quran, satu hari satu ayat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan cuba tengok surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha nasiyatiha. Setiap satu benda dalam dunia ni, yang makhluk yang melata dalam dunia ni, Allah yang pegang ubun-ubun dia. Allah yang pegang ubun-ubun dia. Perkataan ubun-ubun di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut 4 kali. Ada 4 kali Allah Ta'ala sebut ubun-ubun dalam Quran. Dalam bahasa Arab, nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dalam surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang buat jahat dalam dunia ni, di hari kiamat Allah ambil ubun-ubun dia, Allah campak jauh-jauh. Ubun-ubun apa? Kazibatin, ubun-ubun yang pembohong. Khati'ah, yang buat jahat, yang buat salah, yang mencuri tangan, yang Allah campak ubun-ubun. Yang berzina kemaluan, yang Allah campak ubun-ubun.
Yang pergi ke tempat maksiat kaki. Apa hai ubun-ubun ustaz? Ayat ni nama dia tadabbur. Minta tu imam kita, ustaz muda kita, hari ni kita nak baca ubun-ubun. Dalam Quran ada 4 ubun-ubun disebut. Allah Ta'ala kata, siapa yang buat jahat, ubun-ubun dia akan dicabut, dicampak dia. Ubun-ubun tu apa? Daripada di sini, atas sini sampai ke bahagian tengah dia panggil nasiyah. Nama dia ubun-ubun. Orang Melayu faham ubun-ubun tengah-tengah. Ubun-ubun berlembek lagi ida. Ubun-ubun daripada sini ke sini. Baik, cuba tuan-tuan susah hati. Bila tuan-tuan susah hati, tangan tuan-tuan automatik letak di mana? Itu kalau duduk atas meja. Kalau tidak, kalau tuan-tuan tersilap, tuan-tuan buat apa? Allah. Kalau tuan-tuan terlupa, Allah. Ada tak bila tuan-tuan terlupa? Allah. Ada tuan-tuan. Taubat lahum tak ada tuan-tuan. Bila terlupa, aduh, nampak ada. Bila tuan-tuan pening, pening kepala aku. Tak pening pun. Kalau tuan-tuan mengaku silap, aku ni pun silap lah pula, nampak. Apa yang ketuk di sini? Padahal bahagian kepala luar lagi, tepi boleh, tepi ni boleh, sini boleh. Kok mengkelar je tepuk di atas ni tuan. Menunjukkan bahawa di sini adalah tempat untuk berfikir. Tempat nak buat jahat. Tempat nak melihat sesuatu. Nak perhati, nak merancang sesuatu. Nama dia ubun-ubun. Tuan-tuan, kalau ada bercakap bohong, pergi balai polis. Agak-agak wayar yang dia letak dekat kepala tuan-tuan, dia letak di mana? Ujian pembohongan. Penuh letak kat dahi ni, atas kepala ni. Dosa duk bohong lah tuan-tuan ni. Bila bohong ni, mesin tu dapat kesan. Dia ni temberang punya orang, auta punya orang. Ni powernya ubun-ubun. Sebab tu ubun-ubun ni kena bagi rendah. Ubun-ubun ni kalau dibiarkan dia jadi sombong. Ubun-ubun ni kalau dibiarkan dia jadi belagak. Ubun-ubun ni kalau tak dijaga, hancur kita. Sebab tu ubun-ubun tu bagi rendah. Bagi jatuh betul-betul ubun-ubun tu. Jatuh betul-betul tu, letak kepalanya, dahinya di sejadah, punggung lagi tinggi pada ubun-ubun. Nama dia sujud. Supaya ubun-ubun jadi baik. Letak atas sejadah, letak atas tempat sujud, punggung kita lagi tinggi daripada ubun-ubun kita. Biar dia jadi baik. Nama dia apa? Nama dia solat. Orang yang banyak solat akan jadi baik. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab tu semayang bagi baik. Sebab ubun-ubun dikawal. Tambah kita ni pula nak semayang letak kopiah, nak semayang letak songkok, nak semayang tutup kepala. Pasal apa? Jaga ubun-ubun. Bila ubun-ubun ni tuan-tuan banyak sujud kepada Allah, lama-lama orang dia, tuan punya ubun jadi baik. Master, maka nama dia apa? Sembahyang. Bila sembahyang yang paling banyak? Malam. Malam paling banyak. Tarawih saja berapa? Tahajud berapa? Sayang kita tuan-tuan, tarawih pula. Aduh. Kema 8 je. Kema ikut Nabi. Koma buat 20, mana punya ikut? Kemai ikut Nabi. 8. Bagus. 8 pun betul. Buatlah. 20 tak? 20 pun boleh. 16? Boleh. 14? Boleh. 10? Boleh. Hai kedai ni pekak ke apa ke? Buat berapa pun masalah. Tapi yang benar-benarnya buat apa? Tulang nak buat apa pun. Tak ke mana buat yang Nabi punya? Boleh buat. 8 pun boleh. Silakan.
Yang 5 buat 20 tu Nabi tak buat. Jadi maknanya kamu nak buat yang Nabi buat lah. Saya Nabi buat ustaz, saya ikut. Dan Nabi setiap tahun dia korban. Kamulah korban bila? Nabi setiap tahun korban. Kamu tak nak ikut Nabi? Nabi setiap tahun korban, tak pernah miss. Lah kamu korban bila? 2000 lah. Selepas itu tak ada yang korban dah. Kata ikut Nabi, korbanlah setiap tahun. Saya tiap-tiap tahun buat ustaz. Oh bagus. Saya ikut Nabi ustaz. Nabi Muhammad sekali korban 60 ekor kambing. Abang berapa ekor? Oh, abang bid'ah. Abang bid'ah tak ikut Nabi. Ustaz jangan cakap bid'ah. Abang kata orang lain bid'ah, abang bid'ah tak ikut Nabi. Nabi korban tiap-tiap tahun 60 ekor. Nabi lain lah dia mampu. Serupalah orang lain pun. Janganlah kata bid'ah. Benda sunat. Yang bid'ahnya terawih bulan Syaban. Pakat dengan datuk kita, pakat dengan imam kita. Bermula malam besok 2 Syaban. 3 Syaban ya, kita akan melaksanakan terawih lagi awal lagi ya. Sebab lagi banyak terawih lagi bagus kan. Pula otak kamu. Yang tu baru bid'ah Kak Som. Orang terawih bulan Ramadan, kamu belasah bulan Syaban lagi semayang lagi bagus. Memanglah bagus. Tapi Nabi tak buat macam itu. Atau ustaz pun buat Nabi 20. Memang Nabi tak buat 20, tapi sahabat buat berapa banyak? Sahabat buat berapa banyak? Ada yang 60, ada yang 20. Adakah sahabat tu salah? Terpulang pada kita nak buat berapa. Kan lagi cantik bahasa. Saya 8 je ustaz, silakan. Saya dah bencin ustaz, balik rumah buat apa, makan laksa, buat apa? Baik semayang je. Semayang kan? Semayang lah. Saya buat 10 ustaz, kilang masuk pukul 10, saya habis pukul 10 rakaat. Boleh. Ustaz, isteri saya beranak ustaz, tak dapat saya sembahyang. Yang beranak isteri apa? Abang tak sembahyang tarawih pula. Apa kena mengena anak abang dengan isteri? Sembahyang ni atau anak saya ramai ustaz, anak 8. Yang kecil pun setahun ustaz, ini beranak pula gitu deh. Jadi saya tak mampu nak tarawih ustaz, menjaga anak je ustaz. Tak apalah, benda sunat kan simple. Simple. Kami ustaz, kampung kami langsung tak buat tarawih. Bapa kampung kami banjir ustaz. Dah 3 minggu tenggelam masjid ustaz. Tak tahu nak buat di mana. Pun boleh juga benda sunat. La ilaha illallah. Tapi kita asyik gaduh. Bila nak jadi baik? Kenapa tak jadi baik? Sebab bergaduh. Masjid kita ni tuan-tuan tak ada apa kelebihan. Lambat, belakang. Awal, depan. Sama saja tuan-tuan ni. Tak ada siapa istimewa tak ada. Engkau sama di sisi Allah. Tapi sayang tuan-tuan, kita kata kita cinta pada masjid. Kita kata kita cinta pada Rasulullah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ke ikut Nabi? Nabi kata apa? Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Nabi kata tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah tak suka sekali tuan-tuan di dalam dunia ni mana tuan-tuan? Pasar-pasarnya. Nabi kata tempat yang paling Allah sayang, paling suka masjid. Tempat yang paling Allah tak suka gedung pasar. Sekarang cuba tengok yang mana yang paling ramai orang pergi. Sampai 2-3 tahun lepas pergi masjid pun kena sukat. Kunci tu hanya 6 orang saja ya yang boleh sembahyang ya. Yang lain tak boleh ya, penyakit ya. Dekat tak sembahyang. Sembahyang Jumaat 40 orang saja ya, yang lain minta maaf ya, sudut.
Duk tolak pintu pagar. Ji, nak sembahyang je. Tak maaf, tak maaf. Ji, seorang je, nak sembahyang je. Bergaduh kat depan. Sian masjid tu tuan. Yang dapat sembahyang 6 orang. Itu pun berasuk. Inilah barisan kita tu. Nak pergi sembahyang zaman tu. Bila pergi ke pasar? Boleh, pasar boleh. Sila. Bila ditanya kenapa di pasar boleh datang ramai-ramai, kenapa di masjid nak sembahyang tak boleh ramai-ramai? Sebab di pasar ada beras nak mentah ke darah. Masjid mana ada beras nak mentah ke darah, kata dia. Allah, sedihlah jawapan masa itu tuan-tuan. Kali ni kalau datang lagi penyakit ke apa ke benda tuan-tuan, jangan duk dengar dah lah cakap orang putih tuan-tuan. Sampai semayang sedepa jauh. Ni takut penyakit. Kalau lebih sedepa, penyakit tak datang dah. Oh gitu pula. Yang seronoknya demo datang satu kereta 4 orang, duduk rapat-rapat elok. Datang satu kereta rapat-rapat dalam kereta, bila sembahyang jauh-jauh gini. Kenapa tak duduk kereta jauh-jauh? Seorang atas bumbung, seorang dalam exhaust. Sampai bila orang kita ni dah lah percaya manusia daripada beruk? Percaya. Penyakit duduk dalam masjid pun percaya. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Yang seronoknya bila duduk dengan isteri, boleh pula sebelah ni belah. Hello, abang, tak berjangkit? Kita tak apa. Penyakit tu kenal kita lelaki bini. Oh gitu. Di masjid tu dia tak kenal. Oh. Boleh pula duk rapat-rapat lelaki bini. Itu yang heran tu. Oh dia kenal no, suami isteri. Jangan kacau tu daripada lelaki bini tu. Biar. Ni masjid tu Tok Imam jangan dekat dia tu. Sampai sekarang orang duk takut. Sampai sekarang. Dulu kalau ada Pak Ji balik pada umrah, balik pada haji, berebut suruh jadi imam. Dia baru sampai semalam jadi imam. Ji, ambil berkat je, tanah suci Allah. Cium. Belaga pipi tu ngok Allah ji, satu masjid. Haji imam je. Sekarang agak-agak tuan-tuan nak cium dak orang balik umrah. Tobatlah dah. Tambah dia batuk pula. Dah tahu batuk jangan datang. Marah pula tuan-tuan. Bukan kata batuk, bersin pun. Nyakitlah aku ya Allah. Padahal bersin ni sejak zaman Nabi Adam lagi tuan. Anak Nabi Adam pun tak ada lagi, isteri Nabi Adam pun tak ada lagi, Nabi Adam bersin dah. Mari zaman sekarang. Tapi sayang tuan, ada juga orang ambil tu. Haji, jadi imam je. Saya baru balik Mekah. Tak apa, tapi berkat jadi imam je. Allah, silap pun datang pakai jubah pula. Kawan baca qul wallah dan dia kata batuk. Tadi elok suara tak ada batuk tuan. Suruh jadi imam batuk. Jadi abang-abang, macam mana abang-abang tak nak jadi imam? Senang aja. Cakap aja. Saya COVID. Satu masjid hilang, tinggal dia seorang tuan. Itulah cara paling mudah tak nak jadi imam. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nak jadi hamba ni kena tunduk patuh pada Allah. Tu dia hamba. Kepala ni karha wa tau'a ni tunduk pada Allah. Sebab ada orang kata dia hamba Allah, tapi dia tak tunduk. Dia tak tunduk pada Allah. Saya nak menjadi diri saya sendiri ustaz. Saya tak nak hipokrit. Kalau saya pakai tudung, itu bukan saya ustaz. Itu sebenarnya macam mana? Sebenarnya saya tak setuju dengan tudung. Sebab tu kalau saya pakai, saya hipokrit. Saya tak suka. So saya nak jadi diri saya buka tudung ustaz. Betul? Itu saya lah. Doakan saya lah supaya saya pakai tudung. Macam mana pula engkau? Depan tu ada sekolah. Ada sekolah asrama penuh pun ada sekolah.
Cuba anak-anak tuan-tuan masuk sekolah, dia pakai spender bawa beg galah, pergi spender, bikini, jaga pun tahan. Hai, apa hal kau pakai macam ni? Mana uniform? Suka saya kalau pakai uniform, saya tak ikhlas. Baju putih, kain biru, saya tak ikhlas. Saya pakai macam ni, saya nak jadi diri saya tahu. Peraturan dia kena pakai uniform. Tak, awak faham tak? Saya tak ikhlas dengan saya nak jadi diri saya. Agak-agak tuan-tuan, guru besar dia datang, pengetua dia datang. Apa hal ni? Pakai macam ni. Cikgu, jangan cakap apa cikgu. Ini hak saya, okey? Human right. Jadi saya nak pakai apa kok suka saya. Lagipun saya tak nak bohong pada diri saya. Saya kalau pakai baju kurung, pakai baju tu tak nampak diri saya. Bukan jiwa saya. Bikini jiwa saya. Saya nak ikhlas. Buat apa saya pakai tudung kalau tak ikhlas? Pengetua dia kata, saya pun dengan ikhlas. Buang awak pada sekolah. Berambus. Awak suka ke, awak tak suka ke, itu uniform pakai. Kalau awak tak nak pakai, awak pergi cari kerja tempat lain. Begitulah kita dalam dunia. Sukakah, tak sukakah, ini peraturan Allah. Tunduklah. Okey, saya tak suka. Kalau begitu, cari bumi lain. Duduk sana. Bumi mana? Mana saya tahu? Ini bumi Allah. Kamu cari bumi lain yang Allah tak buat. Mana ada bumi yang Allah tak buat? Semua Allah buat. Kalau gitu tunduk dia. Sampai bila saya nak tunduk? Tau'a wa karha. Sama ada secara sukarela atau secara paksa, engkau kena tunduk. Sampailah engkau ikhlas. Maka bagaimana nak tundukkan itu? Tundukkan ubun-ubun ni. Dengan jalan apa? Solat. Bilakah solat sunat yang paling banyak? Malam. Di manakah tempat yang afdal? Ni dia tuan-tuan, masjid. Baru nak sampai tajuk masjid. Sejam lebih Ustaz, tahu tak apa tuan-tuan? Atau bila nak habis ceramah ni Ustaz? Mana saya tahu tuan-tuan? Jam tuan-tuan tu pula lambat. Sekarang dah pukul 9, dia pukul 9. Patut saya rasa bila masa nak habis ni tuan-tuan. Jam kita sekarang ni 9.10. Jam situ pukul 9. Dia main cara dia nak tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan weh, last saya naknya penat tuan-tuan, hari apa ke nama, hari Selasa saya di pulau, saya di Phuket, Thailand. Hari Rabu saya ada di Singapura. Hari Khamis saya di Temerloh. Jumaat semalam saya di Gurun. Malam ni saya dengan tuan-tuan di Kampung Gajah. Besok saya di Gurun, Kedah. Itu baru jadual saya 4 hari je. Belum masuk siang lagi. Baru malam aja. Siang tadi saya di Ijuk. Pukul 9 pagi. Siang besok saya di Batu Kurau. Ni lepas ni ke Batu Kurau lah. Ustaz tak ada rehat Ustaz? Mana ada. Roger. Kerja. Sampailah Abang Jamil. Yang mana faham, tak faham sudah. Abang Jamil jangan marah saya pula. Ustaz ni udah doa saya. Ustaz dah, ni cerita Piramli. Tuan-tuan yang saya muliakan, di luar sana abang, orang banyak masalah. Dan mereka mencari-cari di manakah tempat yang boleh menyelesaikan masalah. Sekolah saya tu 18 tahun. 18 tahun saya buat sekolah Al-Barakah, Pondok Al-Barakah. Setiap hari, hari ni saya tak ada. Dia orang tunggu saya semayang Zuhur tadi 2 saf. Orang luar je 2 saf. Nak jumpa Ustaz Kazim. Yang sakit, yang minta pendapat, yang minta nasihat, yang nak jumpa, yang nak bergambar. 2 saf. Dah tahu dah hari cuti saya tak ada datang tak. Kadang-kadang tuan-tuan, hari Sabtu yang datang 20 bas. Hari Ahad 18, 20 bas, 25 bas. Sebulan yang datang ziarah saya tuan-tuan, dah kalau dikira daripada bas saja 120 bas. Itu yang datang
Yang datang, Ustaz, anak saya kahwin dengan etis. Anak dia kahwin dengan etis. Mak Saleh dah 40 tahun tak balik. Anak perempuan kahwin dengan laki-laki Mak Saleh, sudah sampai pada satu tahap, Ustaz, sudah tak nampak Islam dah pada anak saya, Ustaz. Ustaz, saya nak masuk Islam, tapi orang sana pun nak pukul saya. Ustaz, banyaknya masalah, tuan-tuan. Lah sakit jantung, Ustaz. Ustaz, saya tak ada duit. Ustaz, saya nak menikah dua. Ustaz, suami saya kahwin dua. Ustaz, anak saya nak kahwin, saya tak bagi, Ustaz. Ustaz, saya nak kahwin, mak saya tak bagi. Sudah. Rupa-rupanya, Ustaz, anak saya nak kahwin dengan janda. Anak saya 25, janda tu 40, sebaya saya, Ustaz, satu sekolah dengan saya. Nak kahwin dengan satu sekolah. Ustaz, bayangkan kalau anak saya kahwin dengan dia nak panggil saya mak. Taklah, ni tak mahu, Ustaz, geli, Ustaz, kan? Soalan, Ustaz, buatlah sembahyang hajat, janganlah bagi anak saya kahwin dengan janda, Ustaz. Tak malu saya, Ustaz. Udah satu sekolah dengan dia. Besok anak dia pula datang, Ustaz, saya nak kahwin satu janda umur 45. Mak saya tak kasih, Ustaz. Kenapa? Dia kata janda tu sebaya dengan dia dan satu sekolah dengan dia. Baru saya teringat kemarin, anak dia ni. Yang kemarin saya baca Yasin, yang budak ni pun saya baca Yasin, udah belaga Yasin, tuan-tuan. Oi, ni parah ni. Tenang. Macam-macam, tuan-tuan. Kalaulah saya tak terima demen ni, tuan-tuan, cakap apa jadi? Itu lah jenis tu. Yang jenis pahaman Ustaz, saya bantah pendapat Ustaz. Ya. Saya tak setuju dengan pendapat Ustaz. Dengar Ustaz ceramah Ustaz ni. Ustaz ni tenang bang, kita bincang elok. Abang buka kitab abang dulu. Saya buka kitab saya. Mana kitab abang? Saya tak ada kitab. Saya bawa ceramah Ustaz ni. Ustaz dengar dia cakap. Oh, itu abang dengar dia. Sekarang saya bukan cakap saya baca kitab. Sekarang sebelum saya baca kitab, abang baca kitab ni kat saya dulu, biar abang terang pada saya. Dia tengok jawi. Tak payah kita kitab lah. Bacalah dulu. Alihkan kenderaan AGL 3183, AHM 4499. AGL 3183, AHM 4499. Minta tolong ubah. Nasib baik bukan kereta saya tu. Tak mana pula cerita. Lupa, tuan. Tu hak cerita, masalah ajak berdebat bila saya buka. Ada satu kes, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, aku tak kacau kau cari makan, kau jangan kacau aku cari makan. Kenapa pula bang? Tak, aku tak pernah kacau kau. Masa kau kacau aku? Masa bila saya kacau abang? Rupanya dia bomoh. Saya baca kitab perubatan-perubatan. Nak darah, nak kuku, nak segala rambut, segala bulu. Bagi ayam seekor, jamu pokok. Jamu tepi pokok, sungai tepi pokok. Jamu hanyutkan makanan. Saya kata itu ancak, haram. Rupa-rupanya dia buat. Ambil kambing seekor, sembelih, tadah darah. Ambil kuku, ambil rambut, ambil bulu. Letak sekali dengan darah kambing, hanyut di sungai. Nak buang saka. Upah 3,000. Mana saya tahu? Saya cerita je. Dia bawa geng dia, tuan-tuan, 6 jahanam. Dia seorang, anak murid dia 5. 5 campur seorang, 6. Oh, macam tu pun ada. Ada satu lagi pula, dia rempuh jaga. Jaga tak bagi masuk, dia tolak jaga saya. Dia masuk jumpa kerani saya pun dia langgar, tuan. Dia masuk jumpa PA dengan PA saya pun terlentang sekali. Hoi, dia kata nak jumpa Ustaz Kazim ni susah ya. Udah mengalahkan menteri ada susah macam ni. Tak adalah, jumpa saya senang lah. Dah abang tak ada temu janji. Memanglah susah. Orang depan sana dah ramai bang temu janji bang. Sebulan, 2 bulan. Abang main rempuh mana boleh bang.
Tak apalah, dah abang dah sampai tu, apa salah abang? Cakap apa? Tak, saya nak tanya pada ustaz. Ya. Kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Siapa cakap? Ada lah. Apa masalah dia orang, ustaz? Kalau aku pun kata engkau bukan Imam Mahdi dengan aku kena gini, ustaz. Tengok dahi tu luas. Dahi luas, bulu kening tebal, bercantum, orang putih. Ciri-ciri tu ada Imam Mahdi. Dia tepuk meja saya. Pom, ustaz macam ni lah aku cari. Oh, sudah tuan-tuan. Ni parah ni tuan-tuan. Saya bengang, dia orang kata saya bukan Imam Mahdi. Abang asal mana bang? Cemur. Oh, cemur. Abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Tu silap abang. Imam Mahdi cakap Arab. Jadi saya bukan Imam Mahdi lah. Pasal abang tak cakap Arab. Okey Ustaz, terima kasih. Balik. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia masuk kelas bahasa Arab, mampu Ustaz. Lagi 2 tahun dia sampai pula imtihanal minal kalam. Sudah tuan-tuan, mampu kita. Jadi tuan-tuan, yang nak bunuh diri, Ustaz, saya nak bunuh diri. Ustaz nak kata apa? Tunggu Ustaz lo. Saya nak nyembang lo. Tak, saya nak bunuh diri. Okey, kau nak bunuh diri dengan pisau, dengan tali atau terjun jabatan? Tak, saya bukan main-main Ustaz. Saya tanya pun bukan main-main. Saya tanya betul ni. Tali dah ada belum? Kenapa? Kalau tak ada, saya nak beli. Ustaz, saya bukan main-main. Saya pun betul-betul kak. Bila kak cadang nak gantung diri, bunuh diri? Kenapa Ustaz tanya? Sebab saya nak buat FB live. Mesti ramai orang tengok. Macam ni pun ada tuan-tuan. Lah duduk sekolah saya, bukan duduk diam. Tak jadi bunuh diri dah. Tuan-tuan, di luar sana banyak masalah. Jom kita jadikan masjid ni tempat menyelesaikan masalah. Malam-malam ada orang nak mengadu. Dia tak tahu dia nak mengadu kat siapa tuan-tuan. Dia duduk di rumah bergaduh, duduk di rumah mak bapak bergaduh. Datang masjid, kunci musuh penumbuk, tak datang. Akhirnya dia pergi cari kelab malam. Dia cari kelab dangdut. Masjid adalah satu tempat yang mendamaikan, bukan tempat nak bergaduh. Sama-sama jatang puasa bergaduh, sama-sama jemaah bergaduh, ustaz sama ustaz bergaduh. Akhirnya anak murid tak datang, jemaah tak datang. Jom kita wujudkan satu masjid yang menjadikan semua orang seronok untuk datang. Semua seronok. Tambah-tambah tuan-tuan ni duduk di tengah-tengah. Bota Sri Iskandar nak pergi ke Teluk Intan nak ke Parit, nak ke Ipoh. Antara masjid yang tak pernah kunci pintu pagar dia, masjid tuan-tuan. Saya ceramah hujung sana, masuk ke sini, singgah pergi tandas. Lalu duduk sini, kunci ada, tu buka. Sekarang tuan-tuan, kita ubah masjid kita. Jadikan satu masjid yang RNR untuk kawasan Kampung Gajah, Teluk Intan, Sri Iskandar, Ipoh, Batu Gajah. Orang singgah sini. Di sini ada tempat perniagaan, di sini ada tempat kaunseling, di sini ada car wash, di sini ada pusat internet, di sini ada kedai makan, di sini ada kebab, di sini semua ada. Bilik air untuk mandi ada, hotel untuk berehat ada, di sini ada taman untuk anak-anak bermain. Masjid 24 jam jalan. Sang canggihnya tandas, canggihnya masjid, masya-Allah. Saya banyak pergi masjid tuan-tuan, mengerikan tandas dia. Saya minta driver saya, nama dia Abang Cik, PA saya. Abang Cik tengok tandas. Dia pun pergi melawat. Okey Ustaz, tandas nombor 2 kering, tandas nombor 1 kepala paip tak ada. Ustaz masuk tandas nombor 2 lah, dia kering bersih. Saya pun pergi, pergi-pergi memang kering dan bersih sungguh. Pintu tak ada. Memang orang tak masuk hendak weh. Siapa nak masuk kering kerontang dalam tu?
Saya pergi pintu sebelah pula. Pintu ada, kepala paip tak ada. Ni masalah betul tuan ni. Maknanya kita pula duk fikir masalah masjid ni. Bukan masjid fikir masalah kita tuan. Kalaulah kita jadikan masjid kita ni Allah tuan-tuan oi. Jangan takut nanti masjid tak ada duit ustaz. Nanti kalau masjid bagi bantuan masjid tak ada duit ustaz. Masjid jadikan tempat persinggahan, bil air naik ustaz. Buat dulu. 18 tahun saya buat sekolah, kerajaan bukan tolong. Bantuan apa saya dapat? Korporat bantu apa? 18 tahun. Makcik tak ada duit, mai ambil duit pergi beli beras. Ustaz, kami tak mau beras, kami tak nak duit, kami nak beras. Hampir ambil beras. Ustaz, suami saya jadikan saya pelacur. Mai sini, duduk pondok saya. Satgi suami makcik mari, tahulah saya ajar dia. Dia mari sungguh tuan-tuan. Suami dia gila seks. Dia buat balik jantan, suruh tidur dengan isteri dia. Kena dia tengok. Tu bukan gila, tu gila balik bayar tau. Dia mari. Tuan-tuan ingat cerita Piramli yang anak dia kena jual dengan Syarif Dul, main judi tu kan. Haji Sattar selamatkan dia. Dia terjun dalam kolam Haji Sattar buat balik tu kan. Kan orang tua tu cari, Ajis, mana Ajis? Nampak macam tu lah. Kazim, mana Kazim? Oh sudah ni parah ni tuan. Mana hang sorok bini aku? Jahat tu tuan. Tapi tuan-tuan, bila kita tolong orang, bila masyarakat kita bantu orang, kita jaga sungguh, Allah tolong kita. Jadi tuan-tuan, jom kita jadikan masjid kita ni tempat berkasih sayang. Bukan tempat bendera, bukan tempat bawa pahaman bergaduh, bukan tempat kutuk mengutuk, boikot memboikot. Tinggalkanlah boikot. Saya duk nampak tiang korban kat belakang. Tu belakang. Duk kira tiang, 1, 2, 3 tiang. Tiang lembu korban. Berapa ramai yang jadikan korban untuk bergaduh? Daging ni yang orang depan tu jangan hantar. Depan 1, 2 ya. Tu tak nak mari ke masjid tu. Jangan hantar. Jangan hantar. Tu tak, bukan jemaah kita tu. Tu tak gunanya orang tu, haram jadahnya orang tu. Sampai bila kita nak buat macam itu punya konsep? Sampai bila? Datang orang ambil daging korban. Baik, yang tak pernah datang jangan ambil ya. Minta kerja sama ya. Yang tak ada kupon balik ya. Kita dah edar dah kupon pada semayang subuh, semayang malam. Maknanya kalau tak datang tu malah dapat kupon ya. Jadi kita harap balik ya. Balik. Saya tak buat macam itu. Saya siapa hak tak datang masjid, lagi saya hantar daging korban. Panggil abang tabligh tu. Okey abang, kamu jemaah tabligh kan? Ya. Okey, kamu kena pasti tak yang tak pernah datang masjid? Kena pasti ustaz. Okey, kamu ambil 100 kilo ni kamu edarkan. Tu dia tuan-tuan. Itulah bagus tabligh. Kita tak mampu buat, tapi tabligh boleh buat. Dia bawa naik van dia tuan-tuan, bawa daging. Insya-Allah, assalamualaikum. Insya-Allah. Ni dari mana ni? Kami dari masjid Kampung Gajah ni. Buat apa pula ni? Nak bagi daging korban. Kan kita raya korban. Inilah daging 2 kilo sikit bagi pada tuan. Oh tak pergi masjid pun dapat ya? Mengaku pula tu. Tak karek tu tuan. Jadi bila dia bawa ke dapur, isteri dia kata apa? Apa tu bang? Orang masjid bagi daging korban. Itulah bang, saya cakap pada abang, pergilah masjid. Abang tak pernah pergi. Malu saya. Dema tak pernah lupa kita bang. Kita lupa dema bang. Pergilah abang. Maghrib tu dia datang tau. Dia cari balik budak tabligh tu. Mat, ada lagi ke daging? Astagfirullahaladzim. Ingat ke nak sembahyang apa cari daging tuan-tuan. Oi. Lantak dia lah tuan-tuan, janji dia datang. Jadi lepas ni masjid kita tak ada boikot-boikot. Semua kita cinta. Akhirnya bila mereka kita cinta, mereka pun cinta pada masjid. Mereka akan datang tuan-tuan. Tengok malam ni, geng TikTok pun datang, geng FB pun datang, semua datang. Yang biru datang, yang hijau datang, yang tak ada bendera pun datang.
Akhirnya tuan-tuan, inilah yang akan kita dapat. Bila dapat masjid tuan-tuan, jatuh dalam hati kita, mudah-mudahan kita boleh jadi hamba Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, syukran wa jazakallah khair diucapkan kepada Datuk Ustaz Muhammad Hazim Ilyas atas perkongsian sebentar tadi di mana kita